Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bertemu kita lagi dalam sesi kelas pembelajaran secara maya. Tak kira kamu berada di mana, dekat kedai, dekat atas kereta, dekat bilik, dekat rumah masing-masing, tak kisah. Inilah yang dikatakan norma baru dalam pasca pandemik, iaitu kita panggil mobile learning lah. Kalau hari ini biasa kita sebut e-learning kan, sebenarnya kita ni dalam mobile learning, maksudnya pembelajaran itu tidak terikat kepada kelas fizikal. Selagi ada guru yang sudi mengajar dan ada kamu sebagai murid yang inginkan, yang dambakan ilmu kita saling memeriahkan majlis ilmu. Tak kira di mana kita berada, yang penting niat tu kena perbetulkan. Dan kita hidup ni, selagi kita hidup ini, kita tak boleh berhenti untuk menuntut ilmu. Bagaimana cara, teknik pendekatannya terpulang kepada kita. Yang penting apa yang kita nak belajar tu adalah sampai kepada kita. Okay, insyaAllah hari ni Ustazah minta Soleh pimpin kelas kita dengan doa belajar. Okay, silakan Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bimmataka wa asyur alaina min rozaini rahmatika ya arrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan para malaikat mengaminkan doa kita dan dipermudahkan untuk kita menuntut ilmu. Okey, baik. Kita tengok yang ada buku teks dekat rumah. Kalau yang dekat rumah yang ada buku teks, okey, kita rujuk teruslah. Kita rujuk terus halaman 193 berkenaan dengan tajuk khaf dan raja'. Biasa dengar tak perkataan khaf dan raja'? Biasa dengar tak? Tak. Biasa dengar tak? Tak. Amira dengar tak? Biasa dengar tak khaf dan raja'? Tak pernah. Tak pernah. Masya Allah. Ya. Ada Lin? Lin pernah dengar tak perkataan raja'? Pernah dengar tak Lin? Perkataan raja'? Ustazah tak pernah. Ha? Tak dengar? Suara Ustazah tak dengar? Tak pernah. Ya Allah. Tak pernah. Ya Allah, suara macam tu dah kenapa? Okey, tak tulis. Sihat tak? Sakit-sakit Sihat. Sihat? Ke dalam selimut ni? Masya Allah. Iya orang. Okey, tak apalah. Okey, hari ni kita bincangkan, kita fahamkan maksud. Apa tu khaf dan raja'. Khaf dan raja'. Baik. Khaf dan raja' ini perkataan asalnya daripada bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu, sebab itulah kamu tak pernah dengar, tak tahu kan. Jadi bila diterjemahkan, khaf itu adalah takut. Khaf itu adalah takut. Takut di takut. Tahu kan? Takut kan? Tahu kan? Dan juga ar-raja' tu mengharapkan hope. Hope ilallah lah maksudnya. Hope ilallah. Hope tu bahasa Inggeris, ilallah tu bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu apa dia? Mengharapkan keredaan Allah. Kalau fully bahasa Inggeris, hope apa Hope mengharap kepada Allah. Hope. Apa dia? Tahu. Okey. Baik. Ustazah rasa kamu boleh je on mikrofon untuk kita sesi sumbang saran ataupun bersoal jawab. Maksudnya kita ada interaktif dua hala lah, sebab kamu nampak kan Ustazah? Kamu nampak tak muka Ustazah? Kan nampak slide je? Nampak. Nampak apa?
Nampak muka Dua-dua. Ustazah? Oh, dapat dua-dua Muka Ustazah nampak? Slide Nampak. nampak? Okey. Tak apa. Ustazah kalau boleh, kamu boleh je on mikrofon dan kita buat interaksi dua hala. Tak best lah kalau Ustazah seorang-seorang je yang bercakap, kamu dengar je. Itu yang ada yang tertidur kan. So Ustazah nak semua on mic. Bila kita bercakap seolah-olah Ustazah ada depan kamu. Boleh kamu maksudnya kita macam dua hala lah, dua hala. Sebab tajuk khaf dan ar-rajak ni, tajuk bahagian akhlak ni dia memerlukan kita saling memberi sumbang sarang, saling memberi idea. Okay? Bukan tajuk kalau betul-betul konten yang perlu penerangan baru kamu dengar betul-betul. Okay? Tak ada masalah. Ustazah harap kamu boleh on mic, boleh interaksi. Macam kita sembang, kita santai je tapi dalam konteks ilmu. Kita berbicara santai tapi dalam konteks ilmu. Ada topiknya, ada tema dia, ada tajuk yang kita nak bincangkan. Kita bincang sama-sama. Boleh? Soleh, Amirul, Lin, Miza, okay? Aidil boleh je on microphone kalau tak ada gangguan lah. Okay. Baik, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan khauf. Khauf ialah takut kepada kemurkaan dan azab Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjauhi segala larangannya. Ni bukan takut dekat hantu, ni bukan takut dekat makhluk, ni bukan takut dekat rimau, ni bukan takut dekat ular, ni bukan takut tengok lipas, takut. Bukan. Takut dekat sini bermaksud takut kepada kemurkaan, takut Allah marah, takut diazab oleh Allah. Okay? Bila kita takut diazab oleh Allah, bila kita takut dimasukkan ke dalam api neraka, bila kita takut Allah marah kita, maka kita jauhkanlah diri kita daripada melakukan perkara-perkara berdosa. Maksudnya kita jauhkan diri kita, kita selamatkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Itu maksudnya. Takut dekat sini maksudnya kita jaga diri kita daripada terjerumus perkara-perkara yang Allah tak suka, yang Allah tak redha. Contoh, apa contoh dia? Takut tinggal solat, takut tinggal puasa, takut derhaka kepada ibu bapa, takut apa lagi? Mencuri, menyakiti orang lain, ambil hak orang lain. Segala perbuatan yang Allah larang, kita jauhkan diri. Takut. Kalau kita buat, nanti Allah tak reda. Nanti Allah marah. Allah tak sayang kita. Dan setiap perbuatan negatif dan juga dosa serta apa-apa maksiat kecil atau maksiat besar, ada azabnya, ada pembalasannya. Jadi kita tak nak, kita takut. Tak nak buat. Tak nak. Itulah maksud khauf. Khauf itu adalah takut kepada kemurkaan dan azab Allah terhadap perbuatan yang Allah tak suka kita buat. Yang Allah tak reda. Itu maksud takut. Nak mencuri. Jangan ambil. Ambil. Bisikan setan. Ambil. Jangan. Aku takut kalau aku ambil nanti Allah murka. Allah marah. Okay. Itu maksud khauf. Takut untuk melakukan dosa. Takut. Sebab kita tahu setiap dosa yang kita buat, setiap perbuatan jahat yang kita buat, setiap maksiat yang kita buat, of course ada pembalasannya dan tak sanggup kita nak terima azab tersebut. Kalau dekat dunia sakit sikit pun kita dah mengeluh. Okay? Apatah lagi azab Allah. Okay? Azab Allah sama ada azab Allah itu dekat dunia maupun dekat akhirat. Tak nak. Na'udzubillah min zalik. Tapi andai kata kita
ada melakukan secara tidak sengaja ataupun kalau sebelum-sebelum ni lah, zaman-zaman jahiliah sebelum ni lah, ada kita melakukan perkara-perkara yang Allah tak redha, perkara-perkara yang Allah tak suka, kita cepat-cepat bertaubat. Cepat-cepat bertaubat. Macam mana kita bertaubat tu? Dengan 3 cara kan? Dengan 3 bentuk kan? Macam mana 3 cara tu? Dengan niat. Kita niat dalam hati kita, ya Allah, aku tak nak dah buat macam ni. Ya Allah, aku tak nak dah tinggalkan solat. Ya Allah, aku tak nak dah jadi anak yang derhaka. Ya Allah, aku tak nak dah mencuri. Ya Allah, aku tak nak dah ambil hak orang lain. Aku tak nak dah buat dosa tu. Ya Allah, aku tak nak dah pegang tangan awet aku. Macam tu Soleh. Dengar. Okay? Kita azam. Kita nekat dalam hati, aku tak nak dah buat ni, aku tak nak buat dah. Aku nak solat awal waktu, aku nak jaga hubungan aku dengan ibu bapaku. Aku tak nak dah kacau awet aku. Kan? Nekat itu azam. Yang kedua, kita istighfar bil lisan, dengan lidah kita sebut Astaghfirullahalazim, apalah aku buat macam ni. Astaghfirullahalazim, ya Allah, ampunkan aku. Istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ingat dosa yang kita buat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Aku tak sengaja ni, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Aku takut, ya Allah. Astaghfirullahalazim, ampunkan aku, ya Allah. Aku tak berniat pun nak berkasar bahasa dengan mak dan ayah aku, ya Allah. Aku tak sengaja, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Itu dengan lisan, dengan lidah, dengan perkataan kita. Tadi dengan etikad kita, dengan niat kita, dengan azam kita, ya Allah, dalam hati kita, ya Allah, kenapa lah aku buat macam ni, ya Allah, aku tak nak dah buat macam ni. Dalam hati kan? Maksudnya kita azam, kita nekat tak nak dah buat. Dengan lisan, kita istighfar, mohon ampun daripada Allah. Yang ketiga, cara bertaubat, tak payahlah dah buat lagi, tak payah ulang lagi. Macam tu, okey? Aman? Okey, seterusnya kita tengok apa maksud ar-raja'. Apa yang dimaksudkan dengan ar-raja'? Ar-raja' ialah mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya. Mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya. Maksudnya, apa yang kita buat, Allah redha ke aku buat ni? Harap mudah-mudahan apa yang aku buat ni Allah redha. Aku belajar ni hari ni. Aku mengadap handphone aku hari ni, ya Allah. Semata-mata untuk mencari redha-Mu, ya Allah. Macam tu. Bukannya aku buka handphone, ya Allah, tengok IG story dulu. Bukannya ambil telefon tu, aku nak tengok level berapa dah Mobile Legend aku. No, bukan. Okay. Ar-raja' ni ialah aku buat baik kepada mak ayah aku ni. Allah redha tak? Allah redha. Aku keluar rumah ni, aku nak pergi mana ni? Allah redha tak? Tanya dulu. Tanya diri sendiri. Setiap perbuatan kita yang kita nak buat, tanya. Redha tak? Okay. Tu. Baik. Tanya. Kita yang ada jawapan. Sebab apa kita ada jawapan tu? Sebab kita tahu kan, kita semua ni, kita semua ni dah, dah mumayyiz. Maksudnya dah mumayyiz kat situ, maksudnya apa yang dimaksudkan dengan mumayyiz? Boleh bezakan yang mana baik dan buruk. Boleh bezakan yang mana dosa dan pahala. Boleh bezakan yang mana perkara itu mendatangkan manfaat atau mudarat. Hadap Mobile Legend 3 pagi, 4 pagi PUBG semua, mainan tu semua. Game, mobile game tu semua. Tanya diri balik. Allah redha ke aku buat ni? Allah redha ke aku buat ni? Buat itu, buat ini, buat itu. Tanya dulu diri kita. Kalau Allah tak redha, tutup, tak payah. Kalau Allah redha, teruskan, buat, lakukan. Itu maksud ar-raja'. Maksudnya, kita mengharapkan keredaan. Ya Allah, mudah-mudahan setiap langkah aku hari ni, aku keluar rumah hari ni,
untuk menuntut ilmu, atau aku keluar rumah ini ya Allah, aku nak pergi beli sarapan untuk adik-adik aku dekat rumah ni ya Allah. Kedai mamak je pun nak beli roti canai ni ya Allah. Aku nak beli roti canai ni ya Allah. Nak keluar pergi beli roti canai je. Tapi mohon keredaan Allah. Allah suka tak? Kalau Allah suka, maksudnya kita dapatlah keredaan Allah. Dan setiap perbuatan kita tu, biarlah kita ni biar Allah tengok. Biar Allah tengok. Jarang-jarang sekali nak status ke apa tu terpulanglah itu apa kata hiburan untuk diri kita kan. Kadang-kadang sebab kita sekarang ni masing-masing bawa diri dengan kawan lama tak jumpa. Mungkin daripada perkabaran status-status yang baik itu memberi kabar gembira kepada kawan kita. Kalau keterlaluan tu ialah lain pula jadinya kan. Jadi berpada-padalah. Bukan salah, tak salah. Okey, jadi berpada-pada. Okey. Boleh. Setakat ni. Ustazah, Yo, macam mana kita nak tahu Allah redha atau tak? macam mana Allah nak tahu, macam mana kita nak tahu Allah redha atau tidak? Hakim. Ha. Contoh. Hari ni apa yang Linda buat sampai pukul 10 pagi ni? Daripada lepas subuh tadi sampai sekarang, apa yang Linda buat hari ni? Kemas rumah pagi tadi. Okey, kemas rumah. Masa ni kemas rumah tu, terdetik tak dalam hati, aku buat ni benda manfaat ke benda yang tidak bermanfaat? Cuba kita fikir balik. Benda bermanfaat. Allah suka ke Allah tak suka? Suka. Bila Allah suka, maksudnya kita buat sesuatu tu biar Allah suka. Kita buat sesuatu, apa segala benda yang kita buat 24 jam satu hari, walaupun kita tidur sekalipun, Allah suka tak kita buat? Kalau Allah suka, kita kena, sebab itulah bila kita buat sesuatu itu, biar ikhlas. Bila kita belajar untuk ikhlas setiap kerja buat kita, itulah maksudnya kita mengharapkan Allah redha, Allah pandang amalan kita, Allah tengok kita buat. Dan semoga apa yang kita buat itu, setiap gerak sendi kita, setiap kaki kita bergerak, setiap tangan kita melakukan apa sebarang pekerjaan itu adalah untuk semata-mata Allah redha. Allah suka. Kita tak nak Allah murka setiap perbuatan kita. Tak nak Allah murka. Contoh, handphone. Sebab Ustazah banyak guna contoh handphone sebab kamu banyak habiskan masa dengan handphone. Handphone ni, dia tak salah tau. Tapi kalau kita salah guna, menyebabkan kemurkaan Allah. Tapi dengan handphone tu, kita buat banyak manfaat, menyebabkan Allah redha. Macam tu. Teks kawan, tanya khabar. Kau sihat tak? Kita balik semula. Allah redha ke Allah tak redha? Kalau Allah redha, mudah-mudahan ia menjadi ikatan silaturahim yang lebih baik. Setiap perbuatan kita, walaupun sekecil-kecil perbuatan kita, biarlah Allah redha, biarlah Allah suka, bukannya mendatangkan kemurkaan Allah. Jelas Kaf dan Ar-Raja. Faham? Lin? Adli faham? Faham Jelas Okey, Soleh? Okey, Soleh? Aidiratul? Miza? Ni si Amirul. Okey. Okey faham Boleh beza Khaf ialah apa dia? Soleh? Cuba ulang lagi sekali. Aidiratul? Takut kemurkaan dan azab Allah. Takut kemurkaan dan azab Allah terhadap perbuatan kita. Maksud apa yang kita buat, kita takut. Adakah ini mendatangkan kemurkaan Allah? Adakah ini mendatangkan azab Allah kepada kita? Kita beringat. Tak boleh. Aku tak boleh ni, aku tak boleh. Tak boleh buat. Jangan buat. Okay? Kalau Ar-Raja, redha. Miza. Mengharapkan keridaan Allah. Apa yang kita buat, walaupun sebesar zarah sekalipun, sekecil-kecil pun, hatta niat kita pun, tanya, Allah redha ke tak? Tak redha. Boleh Baru faham masuk. Tak apa.
Ustazah tak kisah. Walaupun sikit yang kita belajar, walaupun kita bincangkan hanya ada loceng kan? Ada loceng kan? Tak apa je lah. Okay, maksudnya walaupun kita bincangkan konteks maksud sahaja, maksud dari segi, apa kata, maksud dari segi perkataan tu, maksud daripada bahasa Arab tu, kita biar betul-betul kita dapat. Biar betul kita dapat walaupun hanya maksud sahaja. Okay? Boleh. Tu, habis. Okay. Saya harap kamu jelas maksud khaf. Khaf itu maksudnya takut kepada Allah dan saya harap kamu faham bagaimana untuk mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan cuti-cuti, bukan cuti, maksudnya belajar daripada rumah ni kita fikir Allah, kita fikir macam mana nak mendapatkan keredaan Allah tu dalam setiap kerja buat kita seharian. Bukannya daripada pagi sampai petang tidur, malam jaga main game. Okay. Tu ciri-ciri Allah tak redha lah. Alright, tengok. Dalil daripada ayat Al-Quran. Okay, Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, ayat 175 surah Ali Imran. Okay, surah Ali Imran ayat 175. Allah sebut dalam Al-Quran. Macam mana kita kena takut kepada kemurkaan dan azab Allah. Kena takut kepada kemurkaan dan azab Allah. Allah dah bagi dah amaran. Allah dah bagi dah peringatan kepada kita. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Okay. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Okay. Maksudnya apa? Yang bermaksud, maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada aku jika kamu memang orang yang beriman. Kalau tengok kat sini, okay. Saya highlight, mana highlight. Apa benda ni keluar ni? Sekejap. Kalau tengok dekat sini kan. Tengok kat sini. Maka janganlah kamu takut kepada mereka. Jangan takut kepada mereka. Apa yang dimaksudkan dengan mereka? Siapa mereka ni? Siapa mereka ni? Tetapi takutlah kepadaku. Takutlah kepadaku. Jika kamu memang orang yang beriman. Jika kamu memang orang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman ni ialah mesti takut kepada Allah. Okay. Kita tengok apa yang dimaksudkan dengan mereka dekat sini. Maksud mereka dekat sini ialah buat pensel lah. Okay. Mereka dekat sini ialah makhluk. Saya tengok kat sini ialah makhluk Allah. Makhluk Allah ni apa dia? Makhluk Allah ni maksudnya kamu takut dekat siapa? Takut dekat manusia. Nanti kan manusia tu bunuh aku, padahal manusia tak bunuh pun. Takut dekat manusia, takut manusia tu apa-apakan kita. Takut dekat kawan. Okay, takut dekat manusia. Makhluk Allah yang lain apa dia? Manusia. Takut dekat haiwan. Takut dekat jembalang. Ini contoh lawak-lawak je. Okay. Maksudnya dekat sini mereka ni ialah makhluk Allah yang lain. Iaitu kita ni tak pasal-pasal takut dekat manusia. Kita ni tak pasal-pasal takut dekat rimau. Bukan takut kat rimau, cuma seram je. Kita ni tak pasal-pasal takut jembalang. Tiba-tiba takut kat Pontianak. Pontianak tu ada ke tak kan? Okay, maksudnya Allah bagi peringatan janganlah kita takut kepada
manusia. Janganlah kita takut kepada haiwan. Janganlah kita takut kepada jembalang-jembalang. Tak ada gunanya takut dekat makhluk Allah. Itu semua makhluk Allah akan mati juga kan. Tetapi takutlah kepadaku. Maksud kat sini kepadaku ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takut kepada Allah. Takut pada Allah sahaja. Kalaulah kita ni betul-betul orang yang beriman. Okay? Jadi janganlah kamu takut. Maksud dekat sini janganlah kamu takut kepada manusia. Jangan takut pada haiwan, jangan takut pada jembalan dan jangan takut pada makhluk-makhluk Allah yang lain. Mai say hi dekat pom. Okey. Ni sini. Hai cikgu. Hai. Miss you. Kasih rendah sikit. Okey. Kat sini tengok kat sini saya pakai dua device sebab nak control. Okey, terima kasih tu. Inilah berapa orang je. Hari ni kita ada Adeline, kita ada Soleh. Aku ambil ni. Hari ni ada Miza, ada Amirul Ashraf. Halah tidur. Hari ni kita cerita pasal kita ambil tajuk simple je sebab nak suruh bangkit kembali motivasi dan semangat dia orang. Kita ambil tajuk takut pada Allah dan mengharapkan keredaan Allah. Apa yang kita buat biarlah Allah redha. Introduksi nak buat dengan dia orang. Boleh je. Tengok di katil. Kalau tengok di katil. Siapa? Tapi kalau kena buat ikut di katil lah cukup. Pagi pukul 8 free budak-budak ni. Pukul 9 bos tak? Memang. Okey, kita balik semula pada perbincangan kita. Maksudnya takut dekat siapa? Kita jangan takut pada makhluk Allah. Kita jangan takut pada manusia. Kita jangan takut dekat haiwan. Ni cicak pun kita takut. Jangan kita takut pada makhluk-makhluk yang kita memang tak nampak. Itu contoh yang saya bagi. Tapi kita hendaklah takut hanya kepada Allah. Takut dekat sini ialah takut kepada azab Allah. Takut kepada Allah marah kita. Contoh. Ni Ustazah buat contoh. Tapi kita jangan samakan takut kita pada Allah. Contoh kita dengan mak kita kan. Kita dengan mak kita, kita dengan ayah kita. Kalau contoh apanya? Yang mak kita tak suka kita buat. Bila kita buat, tahu dekat mak kita, habis kita. Macam tu. Contoh, mak kita suruh kita jaga adik kita, tapi kita biarkan adik kita. Tiba-tiba adik kita jatuh ke apa, berdarah, luka, balik mak kita siap. Gitu. Maksudnya tak ikut arahan mak kita kan. Jadi layaklah kita dimarah oleh ibu kita, mak kita. Okey, boleh tu jelas dalil dalam Al-Quran, ayat manakah yang menyatakan bahawa kita sebagai hamba Allah kena takut pada Allah dan sentiasa mengharapkan okey. Seterusnya dalil daripada ayat Al-Quran. Dalil mana dalam Al-Quran sebut? Dalam Al-Quran sebut tentang Ar-Raja. Maksud Ar-Raja ni ialah mengharapkan keredaan Allah. Itu boleh tengok petikan ayat 16 surah As-Sajadah. Ayat 16 surah As-Sajadah. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ustaz ulang lagi sekali. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah As-Sajadah iaitu surah yang ke-32. Kalau kamu tengok 32 ni bermaksud surah Sajadah itu adalah surah yang ke-32
ayat ke-16. Rujuk sini. Kalau kita tengok kan, Ustazah selalu sebut. Tadi kita tengok ni, surah Al-Imran 3. Apa yang dimaksudkan dengan 3 ni? Kalau orang tanya, 3 ni apa maksud? Ayat ke apa? 3 ni adalah surah yang ketiga. Yang pertama, Al-Fatihah. Yang kedua, yang kedua surah Al-Baqarah. Yang ketiga surah Ali Imran. Itu maksud dia. Kalau kita nak cari indeks dalam Al-Quran, kita terus pergi 32. Mana nombor 32? 1, 2, 3, 32. Surah Sajadah. Muka surat berapa? Ayat. Lepas tu boleh cari itu. Bukannya mana surah Sajadah, mana surah Sajadah. Ayu terbalik, mana surah Sajadah, mana surah Sajadah. Ayu terbalik. Contohnya. 32 ni maksudnya bilangan 1, 2, 3, 32. Jumpa. Itu maksudnya kalau orang tanya 32 ni apa? 32 tu ialah bilangan surah yang ke-30, 32. Kenapa perlu ditulis? Untuk memudahkan kita refer balik Al-Quran, rujuk. Betulkah ayat ni ada? Adalah betul lah. Maksudnya untuk kita rujuk balik apa kata rujukan asal iaitu Al-Quran. Sebab kalau dalam buku teks ni kita panggil rujuk, kalau kita rujuk Al-Quran dalam buku teks kita panggil rujukan sekunder kan. Sejarah pula. Maksudnya reference, rujukan tu penting. Kalau kita rujuk Al-Quran direct itu rujukan pertama. Kalau kita baca Al-Quran daripada buku teks atau mana-mana buku kita panggil rujukan sekunder. Kita rujuk kita rujuk mushaf Al-Quran, kita panggil rujukan primer, rujukan pertama. Contoh. Okay. Itu selingan. Baru tak boring kan? Kena ada juga selingan-selingan berkaitan dengan benda-benda lain. Okay, baik. Ar-Raja, mengharapkan keredaan Allah. Maksudnya, maksud ayat tadi ialah mereka menjauhkan diri dari tempat tidur dan sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut serta penuh harap dan mereka mendermakan sebahagian daripada yang kami rezekikan kepada mereka. Okey, ayat ni khusus. Ayat ni khusus. Maksudnya kalau direct kepada ayat ni lah maksudnya kita bangun, berqiyamul, kita bertahajud, kita berdoa, okay? Dengan perasaan rendah diri, dengan perasaan takut, semata-mata untuk mengharapkan keredaan Allah. Kita bagi sedekah, kita bagi sumbangan, biar Allah yang nilai, biar Allah yang nilai, biar Allah yang bagi ganjaran yang baik apa yang kita buat semua tu. Ini maksudnya secara khusus mengharapkan keredaan Allah tu maksudnya ar-raja tu maksudnya bermunajatlah kepada Allah. Apa kerja buat aku hari ni ya Allah, kau terimalah ya Allah sebagai pembuktian amalan baik untuk menambahkan biar Allah ganjarkan pahala yang baik pada kita. Okey, macam tu boleh. Okay, baik, kita tengok sikit. Sebab kita dah 10 dah 25 ni. Kita tengok contoh khauf dan rojak yang diamalkan oleh Rasulullah. Kalau sebut apa sunnah Rasulullah, kahwin 4 adalah sunnah Rasulullah. Yang tu je kau nampak sunnahnya kan. Sunnah Rasulullah. Apa yang Rasulullah buat, kita ikutlah. Itu panggil sunnah Rasulullah. Apa dia? Apa amalan Rasulullah. Apa sifat Rasulullah, apa yang Rasulullah suka, itu adalah sunnah. Okay. Contoh khauf dan rojak, macam mana takut dan pengharapan pengharapan Rasulullah terhadap Allah yang diamalkan. Amalan Rasulullah yang patut kita ikutlah. Patut kita ikut. Apa yang Rasulullah itu adalah semuanya adalah sunnah. Okay, baik. Rasulullah SAW mendirikan solat sunat gerhana matahari dengan khusyuk. 2-3 hari lepas kan gerhana matahari. Ini adalah perbuatan khauf, takutnya Rasulullah kepada Allah kan. Pada sujud terakhirnya baginda menangis kerana berasa sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab. Lalu Rasulullah SAW
memerintah dengan bersabda, "Wahai Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka pada ketika aku ada bersama-sama mereka? Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka apabila mereka memohon ampun? Sekarang kami sedang memohon ampun kepadaku." Ketika ini, ketika berlaku gerhana matahari, Rasulullah mohon taubat kepada Allah. Bukan untuk diri Rasulullah saja tahu. Rasulullah minta mohon taubat pada sahabat-sahabat baginda dan umatnya. Betapa mulianya, betapa mulianya budi Rasulullah ni. Mohon doa sebab takut dengan azab Allah tu. Takut sangat dengan azab Allah, bukan untuk diri dia je. Rasulullah ni dia kita tahu dah maksum, dah confirm syurga. Dan confirm terpelihara daripada dosa. Tapi sentiasa memohon taubat kepada Allah sebab takut azab Allah. Bukan untuk diri Rasulullah saja. Bukan Rasulullah doakan untuk Rasulullah saja. Tapi Rasulullah doakan juga untuk sahabat Rasulullah. Untuk umat baginda juga. Tengok. Kita tanya diri kita. Kita tanya diri kita. Berapa kali kita doakan untuk mak ayah kita setiap hari? Berapa kali kita doakan untuk adik-beradik kita? Berapa kali kita doakan untuk kawan-kawan kita, untuk guru-guru kita? Berapa kali kita doakan untuk mereka? Supaya Allah ampunkan dosa mak ayah kita, supaya Allah ampunkan dosa adik-beradik kita, supaya Allah ampunkan dosa kawan-kawan kita, dan supaya Allah ampunkan dosa-dosa umat Islam yang lain. Seakan nak doakan untuk orang lain. Kita tanya diri kita, berapa kali kita doa taubat diri kita sendiri? Untuk diri kita sendiri, berapa kali? Tanyalah diri masing-masing. Tu nak tengok level takutnya kita terhadap azab Allah. Berapa kali kita mohon istighfar pada Allah. Berapa kali kita mohon taubat kepada Allah. Ya Allah, takut ya Allah dengan azab-Mu ya Allah. Doa ni, berdoa kepada Allah ni tak semestinya lepas solat tunggu berapa atas jadah, tak. Setiap masa selagi kita waras, selagi kita berakal, boleh je kat mana-mana. Berdoa ni tak spesifik pun kena duduk atas jadah. Okay? Duduk saja kan, terfikir Allah tu. Macam mana lah kalau aku mati sekejap lagi, aku tak sempat nak bertaubat kepadamu ya Allah. Takutnya aku ya Allah. Kena fikir macam tu, takutnya aku ya Allah. Ya Allah, macam mana ya Allah, takutnya ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Aku tak sanggup tanggung azab-Mu ya Allah dengan perbuatan-perbuatan aku sebelum ni ya Allah. Allah ampunkan aku ya Allah, ampunkan mak ayah aku ya Allah, ampunkan dosa-dosa adik-adik aku, adik-beradik aku, kawan aku, guru-guru aku. Macam tu. Itu maksudnya. Takutnya kita kepada azab Allah. Kita tak tahu bila masa kita mati, bila masa tiba-tiba kita tahu. Okay, umur kita ni rahsia Allah. Okay, contoh yang kedua, Anas telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW menziarahi seorang lelaki yang sedang terlantar. Rasulullah SAW bertanya tentang perasaannya pada ketika itu. Lelaki itu memberitahu baginda bahawa dia sangat mengharapkan rahmat Allah. Sangat mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan merasa sangat takut akan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Okay? Maksudnya, dan orang tengah sakit ni kan, orang tengah sakit ni apa harapan dia? Dia minta kalau kita dalam keadaan kita sakit, kita minta apa? Kita minta Allah ampunkan dosa kita. Kita minta kita nak sihat kembali. Dengan sihat kembali tu kita boleh beramal ibadah. Kita minta Allah kita nak sangat rahmat Allah tu. Nak sangat. Okay. La yajtami'ani fi qalbi abdi fi misli hadzal mautini ila aqtahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Maksudnya tidak berhimpun kedua-duanya dalam hati seseorang hamba Allah pada ketika itu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa yang diharapkan dan menyelamatkan daripada apa-apa yang ditakutinya. Okey, kalau tengokkan masa dekat situ, masa ada 1 minit sahaja lagi. Baik, setakat ni boleh faham tak maksud khaf dan rajab? Boleh kan? Okey, tentang
Qaf dan Rajab ni kamu boleh baca sendiri. Dan insyaAllah kita akan sambung sikit lagi perbincangannya. Tak banyak, ada 2 perbincangan tu. Yang penting kamu faham maksud dan perintah Allah supaya kita ni sentiasa takut dan mengharapkan redha Allah. Itu yang paling penting. Yang lain tu insyaAllah kamu boleh ni. So hari ni Ustazah nak kamu buat latihan ni sendiri insyaAllah. Nanti Ustazah akan edarkan modul pandu lalu nantilah lepas ni. Yang penting kamu dapat dulu konten hari ni. Okay? Boleh. Ada apa-apa persoalan tak? Tentang tajuk? Ada apa-apa persoalan tak? Sebelum Ustazah akhiri kelas kita hari ni. Tak ada. Tak ada Tak Ustaz. ada. Siapa ada soalan tu? Siapa ada soalan? Tak ada. Okey, tak apa. Apa-apa perbincangan kita boleh sambung dekat grup WhatsApp. InsyaAllah kita bincang kat situ, tanya apa semua Ustazah akan jawab sebab kamu akan masuk ke kelas lain pula. Okey, kita tanggung majlis ilmu kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah, dengan suratul Az. Semoga apa yang kita pelajari ini, apa yang penting ialah kita mengharapkan keredaan Allah, biar Allah reda dan Allah kurniakan rahmat dan bagi keberkatan setiap apa yang kita pelajari. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu akbar. Salah baca doa. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua sudi dengan kelas Ustazah. Kalau kamu nak apa kata nak refine balik boleh, nanti Ustazah akan